Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam lestari, salam Malaysia Madani saya ucapkan. Hari ini saya akan membentangkan satu pentaksiran berterusan di bawah tajuk khusus Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu BMMD 1104. Hari ini kami akan membentangkan tentang kritikan sastra. Mari kita lihat. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan sahabat-sahabat saya. Pertama sekali, saya Muhammad Shah Mukris bin Muhammad Syahril, PPISMP Ambilan Jun 2023-2028, 20231923 Dan nama saya Syed Halim bin Muhammad Rusli, memegang PPISMP Ambilan Jun 2023-2028, memegang angka giliran 2023-1923-10025. Dan nama saya Ila Fagirshan bin Tashrif, kumpulan PPISMP Ambilan Jun 2023. Nombor kad pengenalan adalah 05 10130 10460 dan angka giliran ialah 2023 1923 10020. Sebelum apa-apa, mari kita lihat isi kandungan yang kami kemukakan dalam sastra kritikan sastra ini. Pertama, maksud kritikan sastra. Yang kedua, fungsi kritikan sastra. Yang ketiga, jenis kritikan sastra. Keempat, latar belakang kritikan sastra. Kelima, sinopsis cerpen yang kami gunakan untuk mengkritik karya sastra. Keenam, latar belakang dan watak-watak di dalam cerpen. Ketujuh dan kelapan, kami akan menyatakan dua jenis kritikan sastra. Kesembilan, kesimpulan dan seterusnya rujukan. Mari kita lihat pengenalan kritikan sastra. Sebelum tu, saya mempersilakan sahabat saya Muhammad Siddiq untuk meneruskan. Dipersilakan. Baiklah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut mengenai apa itu sastra, bolehlah sekiranya kita mengenali terlebih dahulu apa definisi sastra itu. Jadi, menurut Ungku Maimunah Muhammad Tahir pada tahun 2013, beliau sendiri mengatakan bahawa kritikan sastra ini ialah segala bentuk tulisan mengenai sastra yang memberi kesan kepada pengembangan kesusastraan termasuk pada pembacaan dan penerbitan. Menurut Hashim Awam pada tahun 1985 pula, beliau mengatakan bahawa kritikan sastra ini merupakan suatu usaha untuk mempertimbang dan menilai karya sastra secara jujur dan sistematik. Baik, mari kita pergi ke slide yang seterusnya. Dipersilakan. Fungsi kritikan sastra. Terdapat beberapa fungsi kita perlu mengkritik karya itu. Kenapa perlu kritik? Mari kita lihat. Yang pertama, iaitu mengembangkan teori sastra dan sejarah sastra. Yang kedua, membantu supaya masyarakat dapat memahami sastra yang dihasilkan oleh penulis-penulis sastra. Ketiga, menentukan sama ada sebuah karya sastra itu bermutu atau sebaliknya, iaitu menurut Lutfi Abbas 1995. Seterusnya, mencetuskan pemikiran baru dan mempercambahan idea dalam kalangan anggota masyarakat. Yang terakhir, kita dapat memahami kelebihan dan kekurangan sesuatu karya itu. Baiklah, dalam Kesusasteraan Melayu terdapat 6 jenis kritikan, antaranya ialah kritikan sandungan, kritikan teguran, kritikan penganalisisan, kritikan penilaian, kritikan saranan dan yang terakhir ialah kritikan pendekatan. Baiklah, seterusnya ialah latar belakang karya. Cerpen yang kami kaji ialah cerpen seorang pelukis, seorang gadis, seekor kucing dan Leonardo da Vinci karya Muhammad Qasim Mahmud. Watak dalam cerpen ini ialah seorang pelukis, seorang gadis dan seekor kucing. Baiklah, dalam cerpen ini, sinopsis yang terkait ialah seorang pelukis yang menggalakkan dirinya sebagai aku mempunyai satu citra dan wawasan dalam menghasilkan satu lukisan untuk mengarahkan karya Leonardo da Vinci yang terkenal iaitu Mona Lisa.
seorang gadis dijadikan sebagai model untuk diabadikan dalam lukisannya. Pelukis tersebut merupakan seorang yang mempunyai ego yang tinggi dan suka bercakap besar. Namun akhirnya, karya lukisannya tidaklah sebaik percakapannya. Kita lihat kritikan pertama, kritikan penganalisisan. Apa itu kritikan penganalisisan? Lihat ni. Dalam kritikan penganalisisan, pengkritik akan meneliti karya sastra dengan teliti untuk mendapatkan maklumat tentang pemikiran, tema, persoalan, teknik dan teknik penceritaan penulis. Mereka kemudiannya akan menggunakan maklumat-maklumat yang mereka kaji ini untuk membuat satu kesimpulan tentang karya sastra. Dipersilakan saja. Baiklah, dalam kritikan penganalisan ini, kita dapat lihat watak utama dia, iaitu seorang pelukis yang membahasakan diri dia dengan panggilan aku di dalam cerpen ini. Beliau merupakan seorang yang berfikiran sangat kritis serta mempunyai kesungguhan dalam menghasilkan sebuah karya lukisan. Namun walaupun begitu, beliau mempunyai sikap sombong dan bangga akan dirinya. Watak yang kedua pula adalah Marina. Marina merupakan seorang gadis yang dicolek oleh si pelukis ini. Si pelukis mencolek Marina adalah supaya dapat dijadikan model untuk lukisan potret di si pelukis. Slide yang selanjutnya adalah si manis. Si manis pula merupakan seekor kucing betina yang berbulu 3 warna, iaitu putih hingga hitam. Kucing ini sangat unik. Kucing ini dia mempunyai sifat yang unik dan tersendiri. Baiklah. Seterusnya, dalam kritikan penganalisisan, kami telah menjumpa sebuah tema, iaitu kesungguhan seseorang pelukis dalam menghasilkan sebuah karya. Sebagai contoh, kau yakin sungguh-sungguh tidak lama lagi nama kau akan bertebaran dan menjadi sebutan seantero dunia. Dalam kritikan ini, kita dapat mengenal pasti pemikiran penulis yang menggemar mengkaitkan unsur alam dalam penulisannya dalam menggambarkan sesuatu. Sebagai contoh, sejak hari pertama, wajahmu masa mencuka, laksana langit malam yang dipenuhi tumpukan awan hitam. Padahal purnama sedang memancarkan sinarnya yang lembut dan cantik. Di sini kita dapat lihat bahawa penulis menggunakan bahasa yang dramatis dan ayat yang tinggi dalam penulisannya. Baiklah, untuk persoalan ini pula adalah penulis memiliki sifat sombong. Kerana apa? Kerana dia mengagung-agungkan diri sendiri dan suka merendahkan orang lain. Okey, baik, mari kita lihat peristiwa di mana penulis suka mengagung-agungkan diri dia. Okey, peristiwanya adalah si pelukis ini telah merendahkan pengetahuan sejarah Marina. Kerana apa? Kerana beliau telah membicarakan tentang zaman Renaissance bersama dengan Marina, tapi Marina enggan untuk berbicara lebih lanjut berkenaan zaman tersebut. Seterusnya, untuk persoalan yang seterusnya adalah sifat Marina yang tabah dan cekal menghadapi dugaan. Okey, baiklah, kita dapat lihat di mana peristiwa Marina tetap teguh dengan pendiriannya, yang mana tidak mahu membalas setiap ungkapan daripada si penulis meskipun Marina itu dihina dan dimarahi oleh si pelukis tersebut. Persoalan yang seterusnya adalah si pelukis yang memiliki cita-cita yang amat tinggi. Kita dapat lihat bagaimana pelukis ini telah meluahkan hasratnya untuk melampaui kehebatan pelukis masa silam seperti Leonardo da Vinci dengan usahanya untuk menghasilkan
karya yang lebih hebat supaya dapat menguburkan karya Da Vinci yang terkenal yaitu Mona Lisa. Seterusnya adalah sifat kasih sayang terhadap haiwan. Si pelukis yang membahasakan dirinya sebagai aku telah pun menjaga si kucing manis, si manis iaitu kucing jalanan yang beliau telah kutip di sebuah balai seni kerana perasaannya yang kasihan kerana mendengar bunyi nyiawan si kucing seperti kehilangan ibunya. Okey, dalam kritikan penganalisisan dia terdapat monolog dalaman, iaitu monolog dalaman dan cerpen ini kita dapat lihat digunakan ketika si pelukis mengatakan kepada dirinya sendiri bahawa dia adalah seorang pelukis yang agung. Dia bercakap dengan dirinya sendiri. Lepas tu monolog luar apabila kita dapat lihat apabila si pelukis ia bertanya kepada Marina. Dia bertanya kepada Marina, mengapa kamu ketawa akan lukisan yang aku tunjukkan kepada kamu? Dia bertanya. Namun Marina tidak menjelaskan apa mengapa beliau ketawa. Untuk isi yang selanjutnya adalah imbas kembali. Okey, cerpen ini juga turut menggunakan teknik imbas kembali. Kerana apa? Perkataan yang digunakan oleh cerpen ini seperti si pelukis telah menyukai kucing itu di tepi galeri seni kira-kira 70 tahun lalu. Ini menunjukkan bahawa si pelukis telah mengimpas kembali kenangan di mana beliau menjumpai kucing yang dia namakan manis itu. Baik, untuk slide yang berikutnya adalah ideologi. Silakan Ijaz. Baiklah. Dalam cerpen ini kita dapat mendapati pelukis ingin menggambarkan tentang kecintaan beliau terhadap seni melalui hasil lukisan karya. Pelukis juga mempunyai keazaman dalam menjadi seorang seniman teragung sehingga mahu menghasilkan sebuah karya lukisan yang dapat melangkaui hasil karya Mona Lisa yang merupakan hasil karya pelukis tadi, iaitu Leonardo da Vinci. Selain itu, pelukis juga mempunyai pengetahuan yang luas tentang kepelbagaian aliran seperti Renaissance, naturalisme, ekspressionisme, realisme dan sebagainya dalam bidang seni. Kita beralih pada kritikan yang seterusnya, iaitu kritikan teguran. Kritikan teguran yang pertama, kita perlu tahu apa itu kritikan teguran. Kita lihat, kritikan teguran bermaksud pengkritik cuba memperlihatkan dua aspek, kekuatan dan kekurangan sesebuah karya sastra. Selain itu, kritikan jenis ini mengetengahkan, mengkritik dan memberi peringatan secara ikhlas. Yang pertama kita lihat sikap pelukis yang berwawasan tinggi. Di dalam cerpen yang kami kaji ini, kita lihat ayatnya. Kau yakin sungguh-sungguh? Aku yakin sungguh-sungguh tidak lama lagi nama kau akan segera bertebaran dan menjadi sebutan di seantero dunia. Di sini kita dapat lihat bahawa pelukis mempunyai wawasan serta cita-cita yang tinggi. Beliau juga bertindak selaras dengan cita-cita dan kemampuannya, bukan sekadar goyang kaki menunggu untuk peluang itu hadir. Yang kedua, sikap pelukis yang mementingkan egonya. Di sini merupakan keburukan pelukis itu. Kita lihat pada ayat ini, diam kataku. Kau mengherdik sekali lagi sambil menjegilkan berbola mata. Kau benar-benar dibadai kemarahan dan usah salahkan diriku atas keberadaraanmu di sini. Dalam dialog itu kita dapat lihat bahawa pelukis sedang memarahi
gadis itu, walaupun gadis itu tidak melakukan sebarang kesilapan. Pelukis hanya memikirkan dirinya sendiri untuk menghasilkan karya tanpa beliau menghiraukan pun perasaan seseorang gadis yang sudi menjadi model lukisan potretnya. Yang ketiga atau terakhir sekali, sikap sombong pelukis. Setelah kami kaji dalam ayat ini, kami dapat lihat, saya sebutkan ayatnya ya. Telah kuduga, ternyata engkau buta sejarah. Benar engkau cantik, tetapi engkau tidak tahu apa-apa tentang sejarah. Dalam dialog ini kita dapat lihat bahawa pelukis dia tidak bagi satu peluang pun kepada gadis itu untuk mempertahankan dirinya. Malah beliau terus memberikan penyataan yang merendahkan orang lain, serta beliau mengagung-agungkan diri beliau sendiri. Terakhir sekali kita lihat, kita bergerak pada rumusan karya. Apa yang kami dapat, apa yang kami peroleh sepanjang kami mengkritik cerpen ini. Setelah karya ini dikaji dengan teliti, kita dapat merumuskan bahawa sesuatu karya itu akan membawa cerita serta idea yang tersendiri. Selain itu, dengan kita mengkritik satu karya, kita dapat merumuskan cara pemikiran penulis terhadap karyanya yang dapat memberi kesan kepada pembaca serta penulis karya sastra itu sendiri. Di samping itu, dengan mengkritik sama ada dari segi baik, buruk, kehebatan, kekurangan serta apa jua aspek dalam sastra, kita dapat lihat sekaligus memberikan kebaikan bukan sahaja kepada pembaca itu sendiri, tetapi kepada pengkaji serta penulis karya itu, dengan menambah baikkan lagi hasil-hasil karya penulis pada masa hadapan. Itu sahaja daripada kami. Berikut merupakan rujukan yang kami gunakan ataupun citasi ayat-ayat daripada tokoh yang kami gunakan di dalam pembentangan kami, iaitu daripada Hashim Awad, Lutfi Abbas dan Ungku Maimunah Muhammad Tahir. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih.